الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى رد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعين والتابعين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لصاحب هذا الكتاب شيء كل لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan pengurusi masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan ahli jawatan kuasa masjid serta pegawainya, para tuan-tuan guru, para alim ulama, para kiai, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, bakal-bakal haji, bakal-bakal hajah, hadirin muslimin, muslimat yang saya hormati lagi saya kasih sekalian, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan malam yang mulia ini di satu majlis yang mulia di sisi Allah. Kita bukan saja dapat duduk bersama-sama, ya, tetapi kita juga berniat untuk beriktikaf di dalamnya. Ya. Kita iktikaf, kita niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf di masjid ini sunnat kerana Allah Ta'ala. Sebab bila mana seseorang tu niat i'tikaf, maka datanglah pahala yang khusus bagi orang niat tadi. Orang yang beriktikaf antara maghrib hingga isyak, maka Allah Ta'ala berikan satu pahala yang pahala ini ganjarannya menjauhkan kita daripada api neraka. Maka Allah berikan ganjaran sebanyak 3 parit ganjarannya. Parit. Kenapa tak sungai? Kenapa tak laut? Parit je. Tuan-tuan, jangan fikir secara logik agama ni. Parit di sisi Allah tu luasnya Masya Allah. Antara langit dan bumi. Tu parit ni baru. Ya. Parit. Satu parit. Allah kasih orang yang beriktikaf di dalam rumahnya 3 parit. Ya. Satu parit jaraknya antara bumi dan langit. Yang mana dalam kitab Daqail Akhbar menyebutkan antara bumi langit ini 500 tahun kiraan akhirat perjalanan dia. Luasnya pun begitu sama. Luas kanan ufuk
Masyriq wal Maghrib 500 tahun perjalanan. Jauh tuan-tuan. Satu hari akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Lama. Tapi Allah kasih ganjaran itu 3. Syaratnya nawaitunya. Iktikaf. Jangan pernah. Ya. Dan bila kita duduk seketika ni sambil-sambil kita muzakarahkan beberapa perkara yang Nabi pesan pada kita. Ya, apatah lagi kita tak mau lagi kita akan masuk 10 terakhir. Malam ni dah 10 terakhir. Dah masuk belum? Belum lagi. Hari itu hari Khamis 17, Jumaat 18 hari ini. Malam 19. Ya tuan-tuan, namun kita berhati-hati sebab ada satu sabdaan Nabi yang menyebabkan kita kena buat juga, iaitu mencari malam Lailatul Qadar. Ya. Di samping kita nak bicarakan nanti malam Lailatul Qadar, nak cari tu macam mana caranya. Saya akan bawakan fatwa-fatwa dari Malaysia, fatwa kebangsaan ya. Macam mana nak cari, sehingga Imam Ghazali rahimahullah taala menyebutkan apa? Carilah seperti mana Nabi sabdakan, cari malam yang ganjil dalam bulan Ramadan. Macam mana nak cari? 10 terakhir. Cuma dia pesan, seandainya jatuh tahun ini 29 Ramadan, maka malam 20 itu dipanggil malam ganjil. Sebab itu Nabi pesan cari 10. Dan tentu yang kita rasa malam ni ganjil, sebenarnya malam itu adalah genap. Sebab apa? Pada 29, seandainya jatuh pada 29 nanti 30 raya, maka malam 29 itu dianggap malam yang genap. Tuan-tuan, ya, itu hati-hati tu. Kena bijak mencari malam itu. Sebab itu Imam Ghazali pesan, dia telah mencari ni, kebanyakannya bertemu ia pada malam-malam berikut. Kalau kita bermula puasa hari tu hari apa? Selasa. Ya? Selasa kan? Maka insya-Allah kalau mengikut dia punya kajian Imam Ghazali ni, jatuh pada 27 Rejab nanti. 27. Ya. Mula-mula Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, carilah malam yang ke-9 atau yang ke-7 atau yang ke-5 terakhir dalam bulan Ramadan. Nanti kamu akan jumpa Lailatul Qadar. Tiba-tiba datang makhluk, sahabat-sahabat ni gaduh, bercakaran. Lupa Nabi nak cakap. Carilah 10 terakhir. Itu ya. Nanti kita akan bacakan hadis-hadis tersebut insya-Allah kalau seandainya berkesempatan. Jadi tuan-tuan mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tadi kita dah buka tuan-tuan ya. Buka. Gembira tak tuan-tuan waktu buka ni? Gembira tuan-tuan ya. Suka kita. Dalam bulan puasa ni, Nabi bagi tahu dalam satu hadis kursi, Allah kasih 2 kegembiraan ketika dalam puasa ni. 2 kegembiraan tu pasti. Yang pertama nanti kita rasanya kat dunia. Bila apa? Bila ketika seseorang itu berbuka, tahan lapar ni, siang, buka je. Seronoknya. Seronok tuan-tuan dapat minum air walaupun segelas. Tak kira putih tak putih, hitam tak kira air apa pun. Cuma Nabi pesan, seandainya kamu nak berbuka, bukalah dengan tamar. Seandainya tidak dapati tamar, berbukalah dengan air bersih, putih. Ya, bukakan dulu, barulah makan yang lainnya. Jadi kita jumpa tamar tadi, alhamdulillah. Nabi makan tamar tak macam kita tuan-tuan. Kita sebiji tu pagi 2 kita ni. Cukuplah, yang penting makan nasi. Ya. Rasulullah akan makan paling banyak 3 biji je tuan-tuan. Ya, sebagai buka puasa dia. Dan sahur pun begitu juga. Kita tak, dahlah tamar, nasi minyak tadi apa, nasi apa tu kita makan. Allahu Akbar. Dia belum jemput-jemputnya lagi, cekodoknya lagi kan. Nabi cukup. Puasanya Nabi dipanggil khususil khusus. Sebab itu, keinginan makan-makan yang bermewah-mewah tiada. Sebab nak mendapatkan hakikat puasa itu sendiri. Orang yang dapat hakikat puasa ni, makanan tu tak berapa sangat lah. Yang penting ibadah je.
Dan bukan sahaja ibadah itu bukan sembahyang saja, bukan bacaan, bahkan berbuka itu ibadah. Ya. Sebab tu Nabi kata orang yang berbuka ya, akan datang keseronokan, kegembiraan dalam waktu berbukanya. Dan satu lagi nanti gembiranya bukan kat dunia, kat akhirat. Orang yang berpuasa, yang betul-betul puasanya untuk mencapai tahap takwa ni, puasanya seorang yang bertakwa, dia bukan beriman saja, dia takwa. Lain. Apa Ustaz? Bukankah orang yang beriman itu bertakwa? Belum. Ya ayyuhallazina amanu. Sambung sikit. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Tu. Selalu imam baca tuan-tuan ya. Selalu khatib-khatib ingatkan kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah. Tengok. Maknanya orang beriman belum tentu takwa lagi, tuan-tuan. Ya. Sehingga maksud dan tujuan kita beribadah ni, solat ke, baca Quran ke, berpuasa ke, berkahwin ke, tujuannya satu, Allah nak la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu ini bertakwa kepada Allah. Nanti dapat anak, la'allakum tattaqun. Didik anak, la'allakum tattaqun. Didiklah anak dengan takwa. Ya? Takwa juga. Takwa ni maksudnya takut, sebenar-benar takut kepada Allah. Bila kita takut, barulah ada keseronokan nak buat semuanya kerana Allah. Nanti tarawih pun kerana Allah. Baca Quran kerana Allah. Nak keluar masjid kerana Allah. Mulalah standby, persiapan demi persiapan dengan doa-doa. Jalan siap langkah ada doanya. Macam kita, ya. Ada orang bertanya, Ustaz, apakah amalan yang baik yang mana Nabi kata ya antara azan dan iqamah itu mustajab doanya kat itu. Doa Nabi ada tak? Tanya orang tanya. Apa antara doa antara azan dan iqamah apa doa dia? Maka ada sepotong hadis menyebutkan doanya pendek je. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Pendek je. Nabi ajar kita. Ya Allah, sejahterakan aku di dunia dan di akhirat. Banyak kan? Habis Ustaz kalau lupa, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pun tak apa. Saking lupanya kita nak baca Allahumma inni as'aluka tadi. Ya. Banyak Nabi, lama Nabi doa ini supaya Nabi disejahterakan di dunia, sejahtera di dunia, sejahteralah di akhirat. Itu dipanggil afiah. Ya, dia bukan afiat, bukan sihat, sihat wal afiat itu kan. Sihat sejahtera maksudnya. Jadi tuan-tuan kat Allah, kegembiraan nanti kita jumpa iaitu ketika orang yang berpuasa ni dia akan jumpa Allah dalam keadaan berpuasa. Jumpa Allah gembira. Orang lain ni dalam keadaan dahsyat-dahsyat, kita jumpa Allah Taala ni memang semua orang lapar ke gitu. Tapi gembira kita kerana kita sebab kita puasa kat dunia tadi. Puasa jumpa dengan Allah dalam keadaan gembira. Tak takut sikit pun. Masuk syurga dengan Allah Taala. Kan dekat padang mahsyar dahsyat sangat. Takut sangat. Segala-galanya takut. Pandang sana tak kena, pandang sini tak kena. Pernah ada satu hadis nas yang mana satu hamba Allah ni cari satu pahala je. Wahai si fulan, kalau kau nak masuk syurga ni, semua aku dah timbang, semua aku dah hisap, satu pahala je menyebabkan kau boleh masuk syurga. Kalau tak, kau masuk neraka. Carilah kau. Cari tuan-tuan. Orang yang pertama dia cari ialah orang yang terlalu kasih dia, iaitu orang yang melahirkan dia. Siapa dia? Ibu dia. Cari di akhirat Allah. Bukan sehari, bukan setahun. Ulama kata 500 tahun baru jumpa ibu dia. Dia akan merayu pada ibu, wahai ibu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah timbang taraku. Segala-galanya dah disukat, dah dimizan. Cuma aku kekurangan satu je pahala, wahai ibu. Tuan-tuan, kita faham, ibu tak pernah menghambakan perasaan anak dia. Betul tuan-tuan? Kat dunia ni, hatta dia sanggup berperang apa-apa saja, menjadi benteng diri dia daripada diganggu oleh anak-anak dia yang jahat terhadap anak dia. Nyamuk, tak boleh dekat. Pasang ubat nyamuk. Dulu ubat nyamuknya berasap.
air ni tak berasap, wangi je. Ya, dulu baygon tu bunyi Allah, sebatu dah bau. Sekarang wangi je. Beza dah. Tapi ketika zaman itu, saat itu, ibu kata, nafsi, nafsi. Hampa tak tuan-tuan? Yang mana seorang ibu tak pernah kecewakan anak. Sanggup dia tak makan, anak kenyang. Sanggup gadaikan apa saja untuk anak belajar, senang. Kahwin pun sanggup gadaikan beberapa ekor lembu, kambing, kebun untuk anak kahwin. Segala-galanya sanggup berkorban, tetapi di akhirat tidak, tuan-tuan. Menangislah seorang anak untuk mendapatkan satu pahala. Orang kedua yang dicari ialah ayah. Memakan masa 500 tahun yang sama. Jauh, tuan-tuan. Ingat senang kehidupan akhirat. Tetapi orang yang berpuasa dengan mencapai tahap takwa ni tadi akan mudah masuk dalam keadaan gembira. Gembira. Ke akhirat gembira. Orang lain duka cita dia gembira, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak nak ke? Inilah jaminan dalam satu hadis qudsi, ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Agak-agak kita macam mana, tuan-tuan? Gembira tak kita buka tadi? Gembira. Tapi jumpa Allah macam mana nanti? Allah, ya kan? Musab kita. Takut kita tak jumpa Allah dalam keadaan mengesot, berjalan dengan pipinya, berjalan dengan badannya. Faham tak, tuan-tuan, berjalan dengan badan macam mana? Allah macam mana, tuan-tuan? Pula tu peluh kita telah menyelubungi jiwa raga kita, habis ditenggelami dengan peluh dan nanah dan sebagainya. Na'udzubillah. Waktu tuan-tuan berkesempatan di bulan Ramadan ni, raih dan raihlah sedapatnya mungkin, berusahalah, ya, terutamanya nanti nak bertemu dengan 10 akhir ni. Nabi SAW apabila jumpa pada 10 yang terakhir, Nabi ikat kain dia. Faham, tuan-tuan? Ikat kain. Dia dah kurang bersama pasangannya, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beribadah sungguh-sungguh, beriktikaf. Tapi buat masa Covid ni tak boleh iktikaf. Boleh tak iktikaf? Tak boleh. 10 minit itu pun ikut time Bilal Rat Tarhim. Boleh datang. Selagi itu tak boleh, tuan-tuan. Betul tak? Tak apa nak iktikaf walaupun sesaat. Pahalanya berapa tadi? Dapat pahala 3 hari, tuan-tuan. Allahu Akbar. Maknanya 500 kali 3, 1500. Itu baru antara maghrib isyak. Nanti tuan-tuan akan satu masa iktikaf di rumah ini, di rumah Allah Ta'ala, antara maghrib sampai subuh, maghrib sampai subuh iktikafnya. Ya? Cuba, tuan-tuan, ambil satu hari nanti, ustaz tak boleh nak iktikaf. Saya pesan begini, untuk jalan keluar dah tak boleh iktikaf kat masjid, buat di rumah. Jadikan satu kawasan, pesan pada anak-anak, ini kawasan masjid rumah kita. Surau lah ibaratnya, kan. Tapi kita, masjid dan surau tu bahasanya berbeza tapi maksudnya sama, tempat sujud. Masjid ialah tempat sujud. Surau nama daripada yang diberikan nama orang daripada Rusia, Iran, orang Iran kasih nama-nama surau. Surau tu perkataan Iran, tuan-tuan, ya. Tempat sembahyang. Betul. Maka carilah satu tempat, beriktikaflah di dalamnya. Isteri kita boleh iktikaf, dengan kita dan anak beranak kita boleh iktikaf. Ya, jangan duduk dalam bilik saja. Ya, carilah kawasan hall kita ataupun ruang tamu kita, jadikan untuk bulan Ramadan je, 10 terakhir. Sekejap ya, tuan-tuan. Nak tukar langsir ke? Apa ke langsir ke? Buat awal-awal, jadikan ni sebagai, nanti tinggal letak kursi dah, selesai. Ya, pesan awal-awal, iktikaflah di dalamnya. Tak ada masalah. Ada juga jalan keluar tak? Ada. Tapi bersusah ya waktu Covid ni, pahanya berganda-ganda lagi, tuan-tuan. Ya. Ya Allah, tiada daya dan upaya melainkan dengan izin-Mu, ya Allah. Kekuasaan-Mu. Minta dengan Allah Ta'ala, mudahkan. Jadi, tuan-tuan muka Allah SWT, saya ingin bacakan satu hadis berkenaan dengan Lailatul Qadr. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Wa kaza fi targhib an Bukhari wal Muslim. Masya-Allah. Satu hadis daripada riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia kata apa? Man qama,
barang siapa yang bangun atau mendirikan, membangunkan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, sanggup 10 hari terakhir ni dia bangun sungguh-sungguh. Barang siapa ni? Ini dipanggil syarat, ya. Siapa yang boleh buat ni, nescaya dapat janji Allah Ta'ala. Apa dia? Ghufira lahu ma taqaddam. Nescaya diampunkan dosa yang telah lalu. Hari ini usia saya, contoh, 49 tahun, 9 bulan dalam bulan hijrah. Tolakkan 2 tahun, itulah umur saya, 47 tahun baru. Tapi bulan Islam, 49 tahun. Nanti tonton balik, cek. Umurnya, imamnya, umur 74 je. Tambah 2 tahun lagi. Itu umur kita hijrah. Ya? Umur kita tu tambah 2 tahun, tuan-tuan. Ya? Kira-kira Allah rupanya 78. Kurnia hebatnya. Umur 74 tahun, jadi imam lagi. Sihat lagi walafiat, Masya Allah, maafnya syukur, Alhamdulillah. Sebab tu, Nabi kata, siapa yang mendapat nikmat, bacalah Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus solihat. Alhamdulillahillazi binikmati tatimus solihat. Selalu kita dengar bab doa ni, tapi kita doa pun ini siapa-siapa saja yang menerima kurnia daripada Allah, nikmat daripada Allah, ni doa dia. Bukan alhamdulillah saja, ya. Memang afdalul doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa ialah baca alhamdulillah. Tapi Nabi ajarkan tambah sikit, binikmatihi tatimus salihat. Tapi siapa yang kena uji oleh Allah Ta'ala, sakit ke, kurang duit ke, miskin ke, apa saja musibah, bacanya alhamdulillahillazi, alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli ni'matin wa astaghfirullah min kulli zambin. Tak dapat alhamdulillah ala kulli halin pun tidak ada masalah. Maha suci Allah yang berikan segala nikmat, apa juga yang diberikan kepada aku, segala keadaan. Sakit, alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah ala kulli halin. Nescaya akan dapat manfaatnya. Ada satu kisah yang mana seorang sakit lama dah, ya, maka diminta supaya jumpa dengan seorang nabi, bagi tahu, mintakan pada Allah, ya, jumpa nabi, minta pada nabi. Ada setengah riwayat bukan nabi, minta pada orang soleh, ya, supaya doakan dia sembuh. Apakah ada tak amalan-amalan yang boleh sembuhkan dia cepat? Maka sakit tu dah lama dah sakitnya. Maka orang yang menerima pesanan ni pun sampaikan pada orang soleh tadi. Orang soleh tu kata, sila amalkan alhamdulillah ala kulli halin. Saya ulang, alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap apa keadaan sekalipun, aku terima, gitu. Puji je. Maka bagi tahu pada si fulan, siapa yang mengkali tu banyak kali, ulang-ulang, alhamdulillah ni, ya, sakit yang 7 tahun lama ni akan paling cepat 7 tahun dia akan sembuh. Tu bunyi apa tu? Isya. Oh, dah insya Allah. Saya cuba habiskan, ya. Maka si fulan ni kata 7 tahun kemudian kamu akan sembuh, kata ulama ni. Maka dibawalah pesan ini pada si fulan, wahai si fulan, amalkan ni, insya-Allah dalam 7 tahun kemudian kamu akan sembuh. Dah lah lama sakit, 7 tahun tambah lagi baru akan sembuh. Tetapi saking sukanya dapat amalan ni, dia baca. 7 hari kemudiannya orang yang sampaikan ni jalan. Tengok orang yang baca ni sembuh penyakit dia. Pelik. Kata 7 tahun, tak sampai 7 hari dah sembuh. Maka dia datang pada syekh ni tadi, orang alim, ai si fulan, macam mana ni? Kau kata 7 tahun kemudian tiba-tiba ni. Dia kata, sesungguhnya Allah menghendaki apa saja, Allah akan buat. Dan orang ini
telah menghabiskan masa sakit dia ni terlalu lama, dan dia mengkali ketika aku terima. Apa saya bangun tidur, nak tidur, jalan, baring apa semua, dia hanya baca di bibirnya alhamdulillah. Maka dari itulah Allah mempercepatkan lagi ya kesembuhan bagi orang ini. Tuan-tuan, kalau kita ada orang-orang sakit ya, bacalah doa ini tuan-tuan ya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Dan kita pun ada penyakitnya. Kita banyak penyakit tuan, malas, riya, takabur. Macam-macam yang penyakit kita yang diberitahu oleh Imam Ghazali ada 10. Cubalah ikhtiarkan baca alhamdulillah ala kulli halin. Kalau boleh sambung wa ala kulli nikmatin wa astaghfirullah min kulli zambin. Ya, baca. Ya. Bacalah tuan-tuan, mudah-mudahan berkat pertemuan pada malam ini Allah Ta'ala mudahkan, sihatkan, kayakan, mudahkan perjalanan hidup dunia akhirat kita, bahkan dijauhkan daripada azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Masuk syurga tanpa hisab dan azab. Ya. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimus solihat. Nanti saya anulah send dekat tatimus solihat. Itu kalau orang yang dapat gembira, berita gembira, dapat ya, dapat menantu, dapat isteri, baca itu. Tetapi bila musibah datang, alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Tapi alhamdulillah ala kulli halin. Sikit ya. InsyaAllah tuan-tuan, minta maaf seandainya terkasar bahasa, terlanjur bicara sehingga bunyi gong dah tu. Ya. Saya tak dengar lagi gong yang bukan original ni. Ya. Biasa gong orang dung 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 tu kan. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan ya sudi mendengar perkongsian pada malam ni. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Kalau seandainya terakhir, kita jumpa pada akhirat kelak insya-Allah. Ya, yang baik daripada Allah, kurang baik ada kelemahan saya dan ilmu saya. Mohon maaf sama akhir raya, maaf zahir batin. Seandainya panjang umur, kita jumpa lagi tuan-tuan ya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.